Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan tengok i'rab daripada surah An-Nahlu ayat ke-68 dan juga ayat ke-69 ya. Okey, baik tuan-tuan, kita tengok ayat 68 dulu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan juga memberi ilham oleh Tuhanmu kepada lebah, hendaklah engkau membuat daripada gunung ganang sebagai sarang, dan daripada pokok-pokok, dan dari apa yang mereka dirikan. Okey, waw ialah haraf ataf, auha fi'il madi, rabbu ialah fa'il dan dia menjadi mudhaf, ka ialah dhamir muttasil dan dia menjadi mudhafun ilaih ataupun tempat sandaran kepada rabbu, ila haraf jar, an-nahli isim yang berada selepas haraf jar kita namakan sebagai isim majrur dan dia berbaris bawah. Anittakhidhi, an ialah kalau tengok dalam i'rabnya kita namakan dia sebagai haraf tafsir. Ittakhidhi fi'il amar, fi'il amar yang hujungnya ada ya mati, itu ditujukan kepada muannas ya. Engkau membuat, okey, itu maknanya an-nahlu itu ataupun lebah itu dianggap sebagai muannas ataupun perempuan ataupun betina, minta maaf. Betina lah binatang hendaklah engkau membuat minal jibali. Okey, ittakhidhi kita patah balik kat sini. Ittakhidhi fi'il amar yang mana fa'ilnya ialah dhamir anti. Fa'ilnya ialah dhamir anti, dyt anti ya. Okey, minal jibali min haraf jar, al jibali isim, isim berbaris bawah yang berada selepas haraf jar, kita namakan dia isim majrur, itu baris bawah hujungnya al jibal ada tanda alif lam. Buyutan, okey, buyutan ialah isim juga dengan tanda tanwin di hujungnya dan dia berbaris atas sebab dia mansub ataupun minta maaf sebab dia maf'ulun bih, maf'ulun bih mansub dengan fathah di hujungnya, buyutan sebagai sarang. Wa minasy syajar, waw itu harf ataf, min haraf jar juga, asy-syajari ialah isim yang berada selepas haraf jar kita namakan sebagai isim majrur dan dia berbaris bawah, dia majrur dengan berbaris bawah di hujung. Tanda di isim ialah ada alif lam berada selepas haraf jar dan hujungnya berbaris bawah. Wa mimma ya'rishun, waw itu haraf ataf, sekali lagi diulang. Mimma itu gabungan antara min dan juga ma. Min ialah haraf jar, ma ialah isim mausul dan dia berkedudukan majrur ya, berada pada selepas haraf jar min. Mimma, okey, inilah ilmu tajwid. Dia digantikan dengan nun dibuang dan digantikan dengan tasydid. Dan daripada apa yang ya'rishun mereka dirikan. Ya'rishun ialah fi'il mudhari', pangkalnya huruf ya, hujungnya waw nun, di dalamnya ada dyt ataupun dhamir yang tersembunyi hum ya, mereka dirikan. Mereka yang dimaksudkan kat sini ialah manusia. Okey, manusia. Baik. Thumma kuli min kulli thamarati. Kemudian makanlah daripada segala jenis ath-thamarat, buah-buahan. Okey, thumma ini adalah haraf ataf. Kuli ialah fi'il amar. Fi'il amar yang hujungnya ada ya mati, itu dyt-nya adalah ataupun fa'ilnya ialah anti. Anti yang dimaksudkan kat sini adalah an-nahl, lebah lebah. Dan makanlah oleh engkau dalam kurungan wahai lebah, min kulli thamarat, daripada min sekali lagi haraf jar dalam diagram warna pink B dalam kaedah pusar ya. Kulli isim yang berada selepas haraf jar kita menggunakan isim majrur.
dengan baris bawah. Okey, dalam masa yang sama dia adalah mudhaf kerana tidak ada alif lam di pangkal, tiada tanwin di hujung. Min kulli thamarat, ath-thamarat ialah mudhafun ilaih isim dengan tanda alif lam di pangkal, dan dia mudhaf ilaih dengan baris bawah di hujung, ath-thamarati, daripada segala jenis buah-buahan. Fasluki, fa itu haraf ataf. Sekali lagi kita jumpa haraf ataf ya. Haraf ataf dalam diagram warna pink B. Usluki, jumpa lagi fi'il amar dengan tanda hujungnya ya mati. Fi'il amar hujungnya ya mati itu ada di YT apa? Di YT anti. Diagram warna kuning A. Okey. Fasluki, dan makanlah, minta maaf, dan berjalanlah oleh engkau dalam kurungan wahai lebah. Subula rabbiki dzulula. Okey, subula ialah isim dengan tanda mudhaf ya, tidak ada alif lam di pangkal, tiada tanwin di hujung, dengan makna jalan-jalan, jalanan-jalanan ya, jalan-jalan. Okey, dia adalah mansub dengan baris atas di hujung, maf'ulun bih, dia mansub sebab dia maf'ulun bih. Fasluki, maka berjalanlah di jalan-jalan rabbiki. Dalam masa yang sama dia juga adalah mudhaf. Rabbiki, rabbi ialah mudhafun ilaih isim, mudhafun ilaih. Dalam masa yang sama sekali lagi dia jadi mudhaf, dia mudhafun ilaih ni. Dia jadi tempat sandar, sekali lagi dia bersandar. Okey, ki ialah dhamir muttasil, mudhafun ilaih, menjadi tempat sandar. Okey, dzulula, dzulula yang dimudahkan ya. Baik, dzulula yang dimudahkan dia adalah isim yang mansub, isim dengan tanda tanwin di hujung dan berbaris atas. Dia mansub sebab apa tuan? Okey, dia mansub sebab dia jadi hal ya, hal ataupun keadaan ya. Keadaan mudah, macam itulah kalau nak diterjemahkan dengan hal. Tapi dekat sini disebutkan yang dimudahkan. Yakhruju min butuniha, yakhruju fi'il mudhari', pangkalnya huruf ya, hujungnya baris dhammah, di dalamnya ada diwaiti huwa, keluar. Okey, keluar daripada perutnya. Min itu sekali lagi yakhruju, di dalamnya ada dhamir huwa, yakhruju, daripada perutnya. Min dari ataupun haraf jar. Butuniha isim yang berada selepas haraf jar, isim majrur. Dalam masa yang sama butuni itu menjadi mudhaf tanpa ada alif lam di pangkal dan tiada tanwin di hujung. Ha dhamir muttasil, dhamir yang melekat dengan isim DMDI menjadi mudhafun ilaih. Formula nombor 1, diagram warna biru laut. Fi min butuniha syarabun. Syarabun ini menjadi isim. Dia adalah isim yang marfu', hujungnya baris depan. Tadi kita jumpa fi'il yakhruju, maka fa'ilnya ialah syarabun, isim marfu'. Fa'il dalam bentuk isim yang marfu', isim yang hujungnya baris depan. Mukhtalifun, mukhtalifun ialah isim dengan tanda tanwin di hujung. Alwanuhu, warnanya, warna-warnanya. Ini jamak ya. Okey, alwanuhu, dan dia menjadi mudhaf. Hu ialah dhamir yang melekat dengan isim jadi mudhafun ilaih. Sekali lagi DMDI, formula nombor 1, diagram warna biru laut. Fihi, fi haraf jar. Hi adalah dhamir muttasil yang berada selepas haraf jar. Fihi syifa'un linnas, penawar untuk manusia. Syifa ialah penawar. Dia adalah isim yang dengan tanda apa? Dengan tanda dhammah di hujung ataupun dengan tanda baris depan di hujung. Fihi syifa'un. Fihi ini ialah gabungan antara, gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya, itu isim dhamir hi. Dia dinamakan sebagai syibhul jumlah. Okey, syibhul jumlah ini ialah khabar muqaddam ya, khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Mana mubtada'nya, mana subjeknya? Kalau fihi menjadi predikat, mana subjeknya? Subjeknya ialah syifa'un. Ini mubtada'. Mubtada' dengan baris depan, mubtada' marfu', mubtada' muakhar, mubtada' yang dilewatkan.
Kalau ikut ayat biasa, syifaun fihi, penawar padanya. Tapi dekat sini diawalkan fihi, predikatnya diawalkan dan juga subjeknya diakhirkan. Linnasi, li haraf jar, an-nas ialah isim majrur yang berada selepas haraf jar. Inna fi dhalika, inna sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kaum yang mereka mahu berfikir. Inna haraf taukid dan juga nasab ataupun min akhawat inna. Fi adalah haraf jar, dhalika isim isyarah yang berkedudukan selepas haraf jar, tetapi dia mabni, tak boleh nak dibariskan dengan baris bawah. La ayatan, la itu adalah haraf taukid, ayatan itu isim yang mansub bertanda baris atas di hujungnya. Liqaumin, dan la ayatan ya. Liqaumin, li haraf jar, qaumin ialah isim yang berada selepas haraf jar dengan tanda tanwin di hujung dan berada selepas haraf jar, isim majrur. Liqaumin yatafakkarun, fi'il mudhari', pangkalnya huruf ya, hujungnya waw nun, di dalamnya ada apa? Ada diwaitihum ya, diwaitihum, mereka mahu berfikir. Okey, ini adalah sedikit santai-santai ya kita punya i'rab. Kalau nak i'rab panjang-panjanglah. Ini i'rab santai-santai, nak mengenal setiap perkataan sahaja ataupun nak mengenal setiap huruf ataupun perkataan-perkataan itu, dia fi'il ke, isim ke, haraf. Itu saja ringkas. Mana yang boleh kita panjangkan sikit huraian yang tadi, kita panjangkan. Mana yang kita suka pendekkan, kita pendekkan. Jadi tidaklah kita nak sebut segala-galanya dalam ayat yang ringkas ini, sebab yang paling penting sekali kita memahami makna daripada ayat Al-Quran, daripada surah An-Nahlu ayat 68 dan juga 69. Kalau boleh kita tengok dari sudut terjemahan tafsirnya. Baik, dan Tuhanmu juga memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang, pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Sebab tu tengok, sarang lebah ada dekat bangunan-bangunan rumah kita. Masya Allah. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan dan bunga-bungaan, serta turutlah peraturan Tuhanmu yang diilhamkan. Oh, Masya Allah, lebah. Dan dimudahkan kepadamu. Daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang berlainan warnanya, macam-macam warna dia, yang mengandungi penawar bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda rahmat bagi orang-orang yang mahu berfikir. So dengan lebah itu sendiri dan juga madu yang Allah Ta'ala kurniakan pada lebah tersebut menjadi orang kata apa, sesuatu yang tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berfikir. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar pengajaran dari sudut tafsirnya dan juga dari sudut bahasa Arabnya ayat Al-Quran yang kita kongsikan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.